Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Al-Ansar, Tuan Imam Bilal Barisan AJK Masjid Al-Ansar, dan juga tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berniat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita nak lihat perkara-perkara yang sunat yang Nabi ajar, bermula daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur kembali. Banyak perkara-perkara yang sunat, mungkin sampai ratusan perkara yang sunat kalau kita dapat habiskan semua. Tapi pada malam ni kita akan bincang mungkin sebahagian saja, lebih kurang masa pun tinggal setengah jam lebih kurang. Jadi kita nak bincang tentang sunnah-sunnah seharian kita. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan di sini indahnya agama Islam bukan sekadar mengajar kita ibadat, bukan sekadar mengajar kita bergaul dengan sesama manusia, dengan isteri, dengan anak-anak. Islam juga mengajar kepada kita sampai cara nak duduk ketika buang air kecil, buang air besar, masuk dalam toilet, keluar toilet. Semua Islam ajar sampai ke tahap sekecil-kecil sunnah. Bila sebut tentang sunnah adalah maknanya mustahab ataupun mandub, perkara yang dituntut, yang digalakkan untuk kita buat. Dan sunnah ini kita katakan syari', iaitu Allah Ta'ala memerintahkan kita dengan cara ilzam, mesti buat. Cuma ilzam di sini tak sampai ke tahap wajib lah. Dan sunnah ini siapa yang buat akan mendapat pahala dan tidak diberi hukuman ataupun diberi siksaan kepada orang yang meninggalkan amalan sunnah. Riwayat daripada Imam Muslim dalam sahihnya, hadis Nu'man bin Salim an Amr bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, haddatsani Ambasah bin Abi Sufyan, telah menceritakan hadis kepadaku oleh Ambasah bin Abi Sufyan. Dia kata, sami'atu umma Habibah taqul, aku mendengar Ummu Habibah, isteri Nabi. Dia berkata, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla isnatai asyrata raka'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Nabi bersabda, man shalla isnatai asyrata raka'atan, siapa yang sembahyang 12 rakaat fi yawmin wa lailatin, satu hari satu malam. 12 rakaat ni ibadat sunat lah, solat sunat, maka dibinakan untuknya dengan sebab 12 rakaat tersebut yang dia buat setiap hari, dibina untuknya satu rumah dalam syurga, satu mahligai dalam syurga. Maka Ummu Habibah telah berkata, fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah kata, aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar sabdaan Nabi ini, 12 rakaat, siapa yang jaga sehari semalam solat sunat akan dibina untuknya mahligai dalam syurga. Semenjak aku dengar, aku tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal 12 rakaat satu hari satu malam. Ambasah radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min ummi Habibah. Aku juga tak pernah tinggal 12 rakaat semenjak aku mendengar sabdaan ini daripada Ummi Habibah. Ummi Habibah dia dengar daripada Nabi, dia tak pernah tinggal. Manakala Ambasah dia dengar daripada Ummu Habibah, dia juga tak pernah tinggal 12 rakaat satu hari satu malam. Ammar bin Aus juga dia kata, aku tak pernah dengar
Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat satu hari satu malam semenjak aku mendengar daripada Ambasah. Amr bin Aus dengar daripada Ambasah, Ambasah pula dengar daripada Ummu Habibah, Ummu Habibah dengar daripada Nabi. Setiap orang yang dengar ini, mereka tidak pernah meninggalkan 12 rakaat satu hari satu malam. Ini kita panggil asas secara umum, secara umum ibadat sunat 12 rakaat solat sunat. Ada yang kata solat sunat rawatib, ada yang kata solat sunat biasa. Perbahasan dalam ilmu syarah hadis ni panjanglah. Cuma 12 rakaat yang kita perlu tahu, satu hari satu malam. Hadis Ali karamallahu wajhah, anna Fatimah ishtakat ma talqa min ar-ruha fi yadiha. Fatimah radhiyallahu taala anha pernah mengadu kepada Nabi, pernah mengadu sesuatu pada tangannya disebabkan kuat buat kerja. Penggiling kisar gandum. Penggiling kisar gandum ni bila selalu guna, maka tangan dia akan jadi kematu, sebab terlampau kuat buat kerja, hari-hari buat kerja. Maka Ali karamallahu wajhah, wa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun, telah diberikan kepada Nabi hamba, kita panggil tawanan perang, diberikan kepada Nabi. Fantalaqat falam tajidhu. Bila mana Fatimah dengar saja Nabi dapat tawanan perang ni, lantas Fatimah radhiyallahu taala anha pergi nak berjumpa Nabi, tapi malangnya dia tak menemui Nabi. Walaqiyat Aisyah, tetapi Aisyah berjumpa dengan isteri Nabi, iaitu dengan mak tiri dia, iaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Bila mana berjumpa dengan Aisyah, fa akhbaratha, Fatimah pun ceritalah apa hajat dia nak jumpa dengan Nabi ni, dengan ayah dia ni. Falamma ja'ahu Nabi, bila mana Nabi pulang sampai ke rumah, akhbarathu Aisyah tu bimaji'i Fatimah ilaiha, maka Aisyah pun ceritalah kepada Nabi apa yang telah diceritakan kepadanya oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Dia bagi tahu, puteri kamu wahai Rasulullah datang sebentar tadi, dia cerita, dia mengadu kepada aku dan cerita kepada aku tentang hajatnya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi lantas pergi berjumpa, datang kepada kita, iaitu datang berjumpa dengan Ali dan juga Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa qad akhadna madaji'ana, kami dah berada tempat tidur kami dah. Sayyidina Ali dan juga Fatimah radhiyallahu taala anhuma, mereka berada di tempat tidur dah. Maknanya Nabi datang pada waktu malam. Fazahabna naqum, kami pun bila Nabi datang, kami semua bangun dan kami duduk dekat dengan Nabi. Faqala Nabi, Nabi kata, ala makanikuma, tak apa kamu duduk je, dekat tempat pembaringan kamu duduk je. Faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri, maka Nabi duduk di tengah-tengah di antara Ali dan juga Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Nabi berkata, ala wa'allikuma khairan mimma sa'altuma, nak tak aku ajarkan kepada kamu berdua, ala wa'allikuma, nak tak aku ajarkan kepada kamu berdua satu ilmu, khairan mimma sa'altuma, satu ilmu yang lebih baik berbanding apa yang kamu berdua minta kepada aku. Kemudian Nabi kata, idza akhadtuma madaji'akuma, apabila kamu datang ke tempat tidur kamu berdua, idza akhadtuma madaji'akuma an tukabbirallah arba'an wa salasin, hendaklah kamu bertakbir 34 kali Allahu Akbar, wa tusabbihahu salasan wa salasin, bertasbihlah subhanallah 33 kali, wa tahmadahu salasan wa salasin, bertahmidlah alhamdulillah 33 kali, fa huwa khairul lakuma min khadimin, maka zikir tersebut khairul lakum, lebih baik bagi kamu berdua berbanding khadam, pembantu yang kamu minta kepada aku. Jadi Nabi, bila mana Fatimah mengadu kepada Aisyah, Aisyah sampaikan kepada Nabi, Nabi terus pergi berjumpa dengan menantu dan juga anaknya. Nabi ajarkan, ala u'allikuma khairan mimma sa'altuma,
nak tak aku ajarkan kepada kamu ilmu yang lebih baik daripada yang kamu minta kepada aku. Nabi kata bila kamu pergi ke tempat tidur, bertasbihlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, bertakbirlah Allahu akbar 34 kali. Dan di akhir hadis ini Nabi kata fahuwa khairul lakuma min khadimin, dan zikir yang kamu amalkan ini lebih baik bagi kamu berdua berbanding khadam ataupun pembantu yang kamu minta kepada aku. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat Ali karramallahu wajhah, dia kata ma taraktuhu munzu sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak pernah tinggal, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sebelum tidur 33 kali subhanallah, alhamdulillah, dan 34 kali Allahu akbar, semenjak aku mendengar perkara ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya kepada Sayyidina Ali, wala lailatas siffin, pada malam Siffin, pada malam peperangan Siffin. Peperangan Siffin ini peperangan yang masyhur di antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah. Kita tak boleh salahkan Sayyidina Ali, tak boleh salahkan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, kerana mereka dua sahabat Nabi. Mereka dua sahabat Nabi. Bila berlaku peperangan Siffin, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma peperangan dihentikan. Peperangan dihentikan bila mana Sayyidina Ali suruh pengikutnya angkat Quran, berhenti daripada peperangan. Timbullah satu grup yang baru yang mereka keluar. Mereka nak teruskan juga peperangan dengan Muawiyah. Nak teruskan juga sebab peperangan sama orang Islam. Sayyidina Ali suruh minta berhenti. Satu grup daripada pengikut Sayyidina Ali keluar, mereka buka grup baru dan mereka nak teruskan juga serangan kepada Muawiyah. Ini dipanggil sebagai puak Khawarij. Bila ditanya kepada Sayyidina Ali walaupun malam Siffin, maka Sayyidina Ali kata wala lailatas Siffin, malam Siffin, malam peperangan Siffin juga aku tak tinggalkan 33 kali subhanallah, alhamdulillah, dan juga 34 kali Allahu akbar. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga digemparkan baru-baru ni dengan kematian Yahya bin Sinwar. Yahya bin Sinwar ini bila dilihat apa yang ditinggalkan, hanya dipanggil musaddas, senapang dia. Kemudian yang ditinggalkan pun tasbih dia. Apa yang ditinggalkan? Tisu, mentos, dan juga ada beberapa yang dan juga zikir. Zikir. Kalau tak salah saya, antara pamphlet yang macam tu selalu dituliskan al-ad'iyatu al-ma'surah, doa-doa yang maksur, zikir pagi dan juga petang. Ini semua kita lihat bagaimana seorang yang berjiwa kental dalam medan perang boleh lagi menjaga kebersihan, boleh lagi menjaga zikir. Tambah kita tak ada peperangan pun, dalam keadaan aman, boleh sarapan pagi, sarapan makan petang, tengah hari, malam, boleh buang air kecil, air besar, tak ada siapa yang ganggu kita, tak ada dengar bunyi bom. Tapi kalaulah kita tak dapat nak menjaga zikir-zikir yang simple, 33 kali alhamdulillah Allahu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sejurus lepas sembahyang fardu, yang Nabi kata ghafarat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Siapa zikir 33 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, maka akan diampunkan dosanya sebanyak buih di lautan. Dan Nabi kata di akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Ini benda yang simple, tak sampai 2-3 minit kita baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Dan dalam versi yang lain, kalau kita sibuk sangat pun, Nabi kata cukup 10 subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Sebenarnya 33 pun bukan satu perkara yang berat dan bukan satu perkara yang lama. Kalau kita sibuk dalam perjalanan bergerak, kita bangun daripada tempat semayang menuju ke kenderaan kita, motor ataupun kereta, boleh bertasbih di atas kenderaan, kita bertasbih sambung subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Dan Nabi ajar juga zikir ini sebelum tidur, dan syaitan cuba sebenarnya
untuk buai mata kita, lenakan kita sebelum kita habiskan zikir 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian Yahya bin Sinwar ni yang saya ceritakan tadi, doa zikir pagi dan petang bersama dengan dia walaupun di medan peperangan. Tasbih tak lekang di tangan dia, walaupun kita kata kita dalam keadaan aman, kadang-kadang malu untuk memegang tasbih. Tak apa, letak dalam poket. Kita naik kenderaan, tak ada orang tengok kita pun, kita boleh bertasbih dalam kesesakan lalu lintas. Sementara nak tunggu lampu isyarat hijau, boleh bertasbih. Pelbagai cara yang boleh untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malang sekali orang tidak mengingati Allah dalam keadaan tidak diberi sebarang gangguan kepada dia. Dan juga kita lihat apa yang dia tinggalkan, mentos. Mentos ni sebenarnya salah satunya adalah untuk wangikan mulut. Ialah kadang-kadang mulut kita dah gosok gigi tapi masih berbau. Jadi kita makan mentos dia agak wangilah sikit mulut. Tisu beristinja. Tisu tuan-tuan, buang air kecil, buang air besar, terutama di medan perang mana nak cari air. Maka tisu yang ada ini semua nak bagi tahu di saat peperangan sebegitu rupa masih lagi menitik beratkan sunnah. Dan sedikit perbezaan antara tentera Islam dan juga tentera kufar, tentera kafir. Tentera Islam tak kira daripada orang bawahan sampailah orang atasan, mereka akan turun padang menyertai peperangan, kerana mereka hendak mengejar sama ada Islam berada di atas ataupun mereka mati syahid, antara dua. Nabi SAW pernah diberi teguran oleh Abu Talib, pakciknya, selepas mana pakciknya diberi tekanan dan didesak beberapa kali supaya Nabi hentikan dakwah Nabi. Sebab Nabi banyak memberi gangguan kepada kafir Quraisy supaya ikut agama dia, agama Islam. Dan Abu Talib bagi tahu kepada Nabi, wahai anak saudaraku, aku minta supaya kamu hentikan dakwah kamu ini. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, "Lau wada'ta asy-syamsa fi yamini." Kalaulah kamu letakkan matahari sebelah kananku, bulan belah kiri aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sehinggalah agama tersebar ataupun aku mati dalam menyampaikan dakwah, antara dua. Ini kita tengok kekentalan. Berbeza dengan orang-orang kafir, mereka hanya duduk di bunker, duduk meeting, tapi mereka tak turun padang. Mereka antara orang yang takut mati. Diceritakan dalam Quran, orang-orang Yahudi Bani Israel ini memang mereka takut mati. Kalau mereka dapat hidup 1000 tahun, mereka nak hidup 1000 tahun. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wama huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Mereka kalau boleh 1000 tahun pun mereka nak hidup 1000 tahun. Malam As-Siffin adalah malam yang mana berlakunya peperangan. Sayyidina Ali menjadi ketua pada ketika itu dalam peperangan Siffin. Sayyidina Ali ada peperangan yang masyhur lah, antaranya peperangan Jamal. Peperangan Jamal ni tak berlaku peperangan di antara Ali dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya mereka seperti nak bertempur tapi tidak bertempur. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah sekali dia solat jenazah. Lepas solat jenazah dia pun pulang. Wala yatba'uha dhannan anna hadha huwa kamalus sunnah. Dia tak mengiringi jenazah ke tanah perkuburan, kerana dia menyangka sembahyang jenazah sudah cukup, dah mendapat sunnah yang sempurna. Dan dia tak tahu kelebihan yang datang dalam hadis Nabi mengenai mengiringi jenazah sehingga ke tanah perkuburan. Bila sampai saja hadis kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, sampai kepada beliau hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia menyesal kerana
terlepasnya sunnah mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Kita lihat saja apakah yang Ibnu Umar katakan. Kita lihat hadis daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma, annahu kana qa'idan 'inda Abdullah bin Umar. Pada satu hari dia duduk di sisi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika mana dia sedang duduk di sisi Abdullah bin Umar, tiba-tiba datanglah Khabbab, sahibul maqsurah Khabbab, dan dia kata, wahai Abdullah bin Umar, ya Abdullah ibn Umar, wahai Abdullah bin Umar, ala tasma'u ma yaqul Abu Hurairah, tidakkah kamu mendengar perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Maka dia menyatakan, Khabbab menyatakan, dia mendengar Nabi SAW bersabda, man kharaja ma'a janazatin min baitiha, siapa yang keluar bersama dengan jenazah daripada rumahnya, rumah jenazah tersebut, kalau semayang jenazah di rumah, wa salla 'alaiha, dia semayang jenazah, thumma tabi'aha, kemudian dia mengiringi jenazah, hatta tudfana, sehingga dikebumikan jenazah tersebut, kana lahu qiratani min ajrin, maka baginya 2 qirat daripada ganjaran pahala. Kullu qiratin mislu Uhudin, setiap satu qirat seumpama gunung Uhud. Wa man salla 'alaiha, siapa yang sembahyang jenazah, thumma raja'a, kemudian dia pulang, kana lahu minal ajri mislu Uhud, bagi dia ganjaran seumpama gunung Uhud. Ini soalan yang ditanyakan. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengutus satu utusan, hantar pergi berjumpa dengan Khabbab, supaya Khabbab bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha mengenai persabdaan Abu Hurairah, siapa semayang jenazah dapat 1 qirat, mengiringi jenazah ke perkuburan dapat 2 qirat. Kemudian Khabbab pun pergi berjumpa, utusan tadi pergi berjumpa dengan Khabbab, fayukhbiruhu ma qalat, dan dia bagi tahu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, wa akhadha Ibnu Umar qabdatan min hasba, maka pada ketika itu Ibnu Umar mengambil satu genggam daripada hasba al-masjid, batu-batu kerikil, batu-batu kecil di masjid, yuqallibuha fi yadihi, mana dia main-main batu kerikil tersebut, hatta raja'a ilaihi rasul, sehinggalah Nabi SAW pulang berjumpanya. Faqala, maka dia berkata, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sadaqa Abu Hurairah, benar sabdaan Abu Hurairah. Maka fadaraba Ibnu Umar bil hasa, Ibnu Umar telah memukul batu tadi, tepuk batu tadi, alladhi kana fi yadihi al-ard, mana dia campak batu ke bawah, campak batu kecil-kecil ke tanah. Kemudian dia kata, laqad farratna fi qararit kathirah, sesungguhnya aku telah cuai untuk mendapatkan qirat yang banyak. Ini menunjukkan penyesalan, sebab dia tak tahu yang mana sembahyang jenazah, yang dia tahu sembahyang jenazah je dapat 1 qirat, rupanya mengiringi jenazah sampai jenazah ditanam, dikebumikan di perkuburan dapat 2 qirat. 1 qirat seumpama pahala gunung Uhud. Gunung Uhud ni besar, yang gunung Uhud sekarang ni dah rendah sikit, asalnya tinggi, besar. Walaupun semayang hanya 4 kali takbir, tanpa rukuk, tanpa sujud, dan tak sampai 5 minit pun, tapi ganjarannya besar. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa fihi ma kana as-sahabah alaihi min raghbah fi ta'at hina yablaghuhum. Itulah tabiat sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, betapa cintanya di dalam melakukan perkara ketaatan ketika mana sampai hadis kepada mereka, dan mereka rasa sedih kerana mereka terlepas sunnah yang sepatutnya mereka amalkan. Kemudian kita lihat tujuan sunnah, ibadat-ibadat sunat ini, tujuan adalah untuk menampung kekurangan ibadat fardu. Ibadat fardu memang
Nak cari yang betul-betul perfect, sempurna 100%, saya rasa susah. Dan mungkin tidak ada rakaat pertama sampai akhir dia khusyuk. Kalau ada pun mungkinlah rakaat pertama ataupun rakaat kedua saja, ataupun pada certain tempat seperti rukuk, sujud, itu saja. Untuk mendapat daripada awal sampai ke akhir sembahyang yang perfect, yang khusyuk, mungkin agak sukar. Sebab itu ada ibadat-ibadat sunat untuk menampung kekurangan fardu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh. Perkara pertama yang dihisap kepada hamba pada hari kiamat nanti, dia akan dihisap amalan-amalannya adalah solatnya yang pertama. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Sekiranya baik solatnya, maka dia berjaya. Sekiranya rosak solatnya, faqad khaba wa khasara, maka dia orang yang rugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un. Sekiranya berlaku kekurangan, kecacatan pada ibadat fardunya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Kamu lihatlah, ada tak pada hamba-Ku ini ibadat-ibadat sunat, fayukammalu biha man taqasa minal fariḍah. Disempurnakan ibadat sunat. Ibadat sunat menyempurnakan kekurangan ibadat fardu. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Dan jadilah semua amalan-amalan seperti itu. Ibadat fardu akan ditampung dengan ibadat sunat. Macam puasa lah. Bila puasa bulan Ramadan kan wajib, tapi tak sempurna, maka ditampung dengan puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Begitulah apa-apa ibadat. Zakat ke, ada zakat sunat, dipanggil sedekah sunat, tak panggil zakat. Sedekah wajib, zakat. Sedekah sunat adalah memberi sedekah, memberi infak, dipanggil sedekah sunat. Kita lihat pada malam ini antara sunat yang mauqutah. Sunat mauqutah ni kita panggil sunat-sunat yang berwaktu. Ada waktu mula, ada waktu akhir. Dalam satu hari satu malam, kita bahagi kepada 7 sunat-sunat mauqutah yang berwaktu ini sebelum subuh. Maksud sebelum subuh ni, lepas azan subuh, sebelum sembahyang fardu, dipanggil solat fajar ataupun solat qabliyah subuh. Kita bagi laluan azan dah. Sekejap.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Jadi sunat-sunat solat yang berwaktu, solat sunat. Cuma saya bagi kesimpulan daripada perbincangan kita daripada awal tadi sampai ke azan isyak tadi. Perkara yang pertama, kesimpulannya seharilah sama-sama kita menjaga solat sunat, terutama dalam mazhab Syafi'i kita menyatakan 12 rakaat ini sehari semalam ini adalah solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur, selepas zuhur. Ini semua adalah solat sunat rawatib yang perlu dijaga. Dan solat sunat rawatib ni bagi saya antara solat sunat yang dalam mazhab Syafi'i pun antara solat sunat yang afdal berbanding solat-solat sunat yang lain. Cuma solat witir yang afdal ataupun rawatib yang afdal, ada dua pandangan. Ada yang kata witir lebih afdal sebab witir dalam mazhab Hanafi wajib, mazhab Syafi'i sunat. Ada yang kata solat sunat rawatib lebih afdal sebab dia mengiringi solat fardu sebelum dan juga selepas, dia lebih mulia. Jadi sama-samalah kita menjaga solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni yang terbaiknya kita buat di rumah, yang terbaik. Tapi takut-takut tak terbuat dekat rumah kita buatlah di masjid. Dan yang sunatnya pindah tempat. Maksudnya solat sunat di tempat lain, solat fardu tempat lain. Jangan di tempat duduk yang sama. Melainkan tuan-tuan berada sof yang pertama. Tuan-tuan kalau sof yang pertama ni, kalau tuan-tuan tinggal, orang lain akan ambil, terpaksalah semayang pada sof yang pertama. Melainkan tuan-tuan deal dengan orang sebelah, bagi tahu ni semayang sunat kita tukar, semayang fardu ada azan subuh dia kita tukar pula. Kita tukar dua. Sebab kita tak boleh pindah tempat lah. Bila kita pindah ke belakang, dia orang lain akan ambil tempat kita. Sebab Nabi kata siapa yang mengetahui kelebihan, Nabi kata siapa yang mengetahui tiga kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah muazzin, siapa yang azan. Kelebihan azan ni banyak. Dalam hadis banyak cerita kelebihan azan. Imam ni jarang-jarang sangat. Adalah 1-2 hadis kelebihan imam. Bilal muazzin banyak kelebihan dia. Siapa yang tahu kelebihan muazzin ini, pasti dia nak melaungkan azan. Dia nak azan, terpaksa cabut undi. Begitu juga kelebihan sof yang pertama. Kalaulah manusia tahu kelebihan duduk sof yang pertama, summa lam yajidul an yastahimu lastahamu, pasti mereka akan cabut undi untuk duduk sof pertama. Kemudian yang ketiga, datang awal ke masjid. Datang awal ke masjid ataupun surau. Itu pun kalau manusia tahu kelebihan dia, manusia akan mencabut undi. Manusia akan datang segera untuk datang ke masjid kerana kelebihan yang sangat besar. Tapi Allah Ta'ala tak buka kelebihan, tak singkap depan mata kita. Kalau kita lihat, pasti kita membangkitkan semangat kita untuk datang. Dan Nabi kata, kalaulah lau yang alamun nas ma fil isya wal fajr, kalaulah manusia ni tahu kelebihan yang terdapat pada sembahyang isyak dan juga solat subuh, la atauhuma wala habwan, mereka akan datang sembahyang isyak berjemaah, subuh berjemaah, walaupun dalam keadaan merangkak. Nak beritahu kelebihan dia besar, cuma kita tak nampak depan mata saja. Dan kesimpulan yang kedua mengenai hadis daripada Fatimah, daripada Sayyidina Ali, yang menyatakan Fatimah minta pembantu seorang, tapi Nabi nak ubah mindset dia. Daripada mereka minta dunia, Nabi berikan akhirat kepada mereka, iaitu zikir. Dunia yang kamu minta hanya seketika, pembantu rumah, khadam, pembantu kamu dapat bantu kamu masak, semua ini hanyalah sementara. Tapi zikir kamu akan berkekalan sampai hari akhirat nanti. Itu yang kedua. Dan zikir-zikir ni banyak, tuan-tuan boleh lihatlah dalam Maksurat Manzil ataupun zikir-zikir yang mana ulama-ulama pun dah susun dah.
Ustaz-ustaz kita pun dah susun dah zikir pagi dan juga petang. Dan saya sendiri bila saya jadi imam subuh, saya jadi imam subuh, maka saya ajak semua sekali, saya buat satu kertas, saya print satu kertas, saya ajak semua wirid sama dengan saya lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, saya selalu menjadi imam di Surau Biru, kalau tuan-tuan tahu. Bukan Surau Biru sini, Surau Biru di Jalan Geni. Jalan Geni ada satu surau dinamakan Surau Al-Ikhlasiyah. Saya akan jadi imam subuh di situ, dan selepas itu saya akan ajak semua sekali wirid yang mana yang Nabi ajar, tapi taklah panjang sangat, mungkin dalam 10 minit tu habislah. Taklah sampai panjang. Kemudian saya akan bagi tazkirah ringkas setiap pagi yang berkaitan dengan waktu ketika itulah. Kalau hari putih, saya cerita tentang hari putih, ajak sama-sama kita berpuasa, beri kelebihan hari putih. Kalau cerita tentang ada isu-isu yang berlaku, maka saya bagi hanya tazkirah ringkas saja untuk pengetahuan kepada jemaah-jemaah. Okey, dan juga yang terakhir mengenai dengan hadis solat jenazah. Solat jenazah ini untuk pengetahuan tuan-tuan, kelebihan dia besar. Sampai Abdullah bin Umar ni menyesal sangat-sangat kerana tak mengiringi jenazah ke perkuburan. Mengiringi jenazah ke perkuburan ini mendapat pahala 1 qirat lagi. Cuma mengiringi jenazah ke perkuburan ni bukan setakat pergi ke kubur je, sampai jenazah dikebumikan. Selesai dikebumikan, dia nak balik tak apalah. Dah dapat pahala 1 qirat. Yang terbaik dengar sekali talqin yang akan dibacakan. Dan disunatkan juga pergi ke tanah perkuburan. Kalau jarak tak jauh, disunatkan berjalan kaki. Macam kita masjid tanah perkuburan ni dekat, dekat jalan kaki pun boleh. Bagi orang yang usia bawah 60 lah. Kalau atas 60 tu mungkin penat sikit. Itu disunatkan jalan kaki. Macam pergi semayang raya, semayang Jumaat, disunatkan jalan kaki, tak disunatkan menaiki tunggangan, melainkan kalau jauh. Saya kira cukup sekadar itu dulu untuk pengajian kita pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu